Rumah Ngaji Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur dapat berjumpa lagi pada petang Jumaat ini, dan alhamdulillah tuan-tuan semua selesai telah menunaikan solat Jumaat dan juga solat Asar tadi. Dan insyaAllah kita sambung lagi majlis ilmu kita pada petang ini dengan tajuk Al-Quran. Dan pada minggu lepas kita cerita tentang Al-Fatihah sikit baik, sebelum tu kita mengaji dulu ataupun kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Kita betulkan bacaan Fatihah kita insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Him ya. Ha bukan ha tu dia duduk di apa, di antara dada dengan kerongkong ni, dia ha kan, duduk di antara kerongkong dengan pangkal lidah tu. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman ya, bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim. Maliki Middin. Ka ya, Maliki, ka bukan ka. Maliki ki ya. Maliki yaumiddin. Dai bukan di ya. Maliki yaumiddin, di bukan. Kalau din tu maknanya lidah kita di atas langit-langit, bukan huruf di. Da itu lidah, hujung lidah kita terkena kepada gigi depan atas. Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu. Iya tu dua kali ya. Ya ada tasdid tu. Tapi kerana ada tasdid tu, iya bukan iya. Bukan iya. Iya. Bukan iya. Iya kana ain. Bukan kana, bukan kaf, bukan ke. Kana. Iya kana budu. Iya kana budu. Wa iya kanas. Kanas sin. Kanas bukan kanash. Kanas ta bukan to, ta lipih. Kanas ta in juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirasa. Bukan sin, bukan ihdinas sira. Bukan sa. Bukan sa. Kalau sa itu huruf sin, kalau sa itu huruf sa. Ini huruf sa. Ihdinas siratal. Ta bukan ta. Bukan ihdinas siratal ta. Bukan tol. Bukan tol. Moncong sikit mulut tu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Bukan ka. Mustaqim. Bukan mustaqim.
mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzi, bukan siratal ladzi, bukan siratal ladzi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknanya 6 harakat ataupun 7 harakat kan, waladdallin. Jadi itu sedikit sebanyak baca Fatihah kan, gitu. Jadi kena baca betul-betul Fatihah ni, kerana dia merupakan bacaan kita dalam sembahyang, dalam solat, dalam sembahyang kan. Kalau tak betul bacaan kita, macam mana kita nak betul sembahyang kita? Jadi ringkasnya kalau kita nak lihat, kalau kita nak baca, nak lihat kan, surah Fatihah ni banyak kesalahan-kesalahan dia dikatakan bahawa banyak. Jadi kita lihat di antara bacaan Fatihah kita lah, huruf ba kan, berbaris di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, bi. Bismillah kita sebut, bukan Ismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Ismillah, Bismillah. Bukan Bismillah. Kadang-kadang kita Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, bukan Bismillah, Bismillah. Kena sebut ba tu Bismillah. Kemudian Bismillah, maknanya Bismillah. Allah tu ada sabdu tu, Bismillah. Bukan Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya dalam tu ada sabdu tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, aku tak betul. Tak betul dari segi tajwidnya kan. Kalau semillah tu tak betul. Sebab apa? Sebab kalau semillah tu betul, kita tinggal kebak huruf bah tak ada, tu tak betul lah. Mesti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan Bismillah. Baca Bismillah. Tak. Sebab lam tu ada sabdu, ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimah Allah Ta'ala ni kena sebut betul-betul, sebab dia lafaz, dipanggil lafaz jalalah, lafaz yang besar, lafzul jalalah. Maknanya salah kalau kita baca bismillah tanpa betul, tanpa bacaan yang sebutan yang betul tadi. Jadi naklah sebut bismillah, la tu nipih je kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kan, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kena faham gitu kan. Kemudian lagi kemudian itu di antara kesalahan-kesalahan yang tak kita sedari, yang tanpa kita sedari. Okey, kita baca, kita betulkan situ dulu, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ra tu ada tasydid, nun huruf di bawah. Kalau ra tu bagi di bawah, dia disebut nipis. Nirrahim. Okay. Rahmanirrahim. Rahim kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tu bawah kan ni. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tak sabdukan bismillah tu jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ra tu dua, bismillahirrahmanirrahim.
Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ba, tak sebut. Yang kedua Allah. Dalam bismillah ni ada lima perkara yang perlu kita ambil perhatian. 5 perkara. Yang pertama ba, bismillah bukan semilah, tinggalkan ba. Yang kedua Allah. Allah tu ada tasdid. Ada tasdid. Millah kemudian Ar-Rahman Nir-Rahim. Ra tu ada tasdid. No. Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Nir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bahawa di situ ada Ar-Rahim, kan? Ar-Rahim ada mat kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sikit baca tak apa, 4 rakaat, 5 rakaat, gitu. Ada kata baru kena baca panjang. Jadi 5 tempat dalam bismillah tadi, basmalah panggil basmalah tadi, kita kena ambil perhatian. 5 ada 5 tempat. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Ar-Rahim itu dia ada mat, kita baca 5 harakat, 6 harakat. Tapi kalau kita baca pendek pun tak apa, pasal mat ni dia tidak begitu besar kesalahan dia. Tapi kalau tak cukup huruf, tak cukup huruf, macam tadi tak ada bis, tak ada ba, maknanya itu tak betul lah, huruf tak cukup. Ataupun tak cukup tasdid dia, tak betul juga. Kan? Wallahu a'lam, kan? Cuma nak bagi tahu, kadang-kadang kita terlalai, terlupa, kan? Jadi kita betul balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi sampai sini kita bismillah dululah. Sampai bismillah. Cuma kita nak lihat sikit dulu kita nak cerita tentang Iqra', kan? Tapi nampaknya tak berapa ramai sangat yang ada baca buku Iqra' ni sebab kanak-kanak. Jadi kita teruskan kepada sedikit dia punya tadabbur ataupun nak mendengarkan kenapa surah ni nak baca nama surah Al-Fatihah ni, kan? Kita nak cerita sikit tentang surah Al-Fatihah ni. Jadi kita nak selesaikan bacaan Fatihah ni, dan kita nak tahu juga kenapa namanya surah Al-Fatihah dan adakah nama-nama lain surah Fatihah ni. Jadi sebelum kita pergi kepada yang pertama ni, tafsir yang pertama ni Bismillahirrahmanirrahim ni, saya nak jawab salam dulu. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam kepada saya ni, kan? Waalaikumsalam. Terutama sini kawan saya ni, Mak Ita kita ni, selalu dia dengar tiap-tiap hari, bagus sungguh, ya. Jadi terima kasih Mak Ita. Jadi Umi ke salam lah. Umi ke salam kat sini dengan Mak Ita, ya. Okey. Dia ada kat belakang ni, dia dengar juga. Kadang-kadang dia dengar juga. Baik, kita nak tengok sikit bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya surah Al-Fatihah ni dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebab tu kadang-kadang, saya ni ustaz dah baca semua bismillah sebelum buat kerja. Mungkin baca tapi tak betul sangat, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ubur garas Bismillahirrahmanirrahim. Ubur gula Bismillahirrahmanirrahim. Masak Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Banyak sangat tinggal tu. Ra-nya tak ada tasydid. Allah tak ada tasydid. Ba-nya tertinggal. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim tak ada makna. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Tak ada makna. Kan? Tak ada makna. Jadi Bismillah. Baca malai-malai. Jangan nak cepat sangat. Nak cepat corner. Masak pun kan nak pergi Kuala Kelir, kan? Naik kereta Bismillahirrahmanirrahim, kan? Buat satu kerja Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Waalaikumsalam, ya. Siapa yang beri salam tu, beri salam. Umi pun bagi salam, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena beria sikit ni, kena beria. Nak betul, kan? Baik, jadi surah Al-Fatihah ni dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan?
Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Okey, betul. Okey. Di situ ada 5 tempat yang perlu kita kena jaga. Ba, Allah, Ra, 2 kali Ra, tengah kemudian mat dia, Rahim. Okey. Disebutkan Al-Fatihah ini artinya Al-Fatihah ni maknanya pembukaan kitab secara tertulis. Saya baca kitab Ibn Katsir ni. Tafsir Ibn Katsir ni dia kata bahawa disebut Al-Fatihah artinya pembukaan kitab secara tertulis, dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam solat. Kan? Maknanya solat kita bermula dengan Fatihah. Maknanya kata itu ada doa iftitah. Doa iftitah itu tak rukun. Mana kalau kita tinggal tak membatalkan solat kita. Cuma rugi kita tak baca kan pasal dia doa kat situ. Sebab solat ni maknanya doa. As-salatu ad-doa, sepanjang tu doa. Mana kalau kita tinggal akan baca doa iftitah tu mana kita tak berdoa lah. Tapi nak ikut rukunnya, kalau kita solat ni dengan 13 rukun tu selesai. Takbir, niat, kemudian kita baca Fatihah kan. Itu sebabnya Al-Fatihah tu juga disebut sebagai pembuka bacaan dalam solat. Sebab tu kalau kita baca Fatihah pun, kalau kita ikut imam pun, kalau kita ikut imam tak sebut kuat pun doa iftitah tu kan. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang auzubillah kena baca juga kan. Auzubillah pun dituntut baca juga. Maknanya sebelum baca Fatihah tu kita baca ni satu lagi. Tak habis pula dah, lambat habis kita ni. Bukan auzubillah. Kan? Bukan auzubillah minasyaitonirrajim. Bukan satu bukan kita macam rimau dah. Apa rimau di sini? Auzubillah minasyaitonirrajim, sebelum sembahyang macam rimau dulu kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan auzubillah. Auzubillah. Baik, juga disunatkan baca auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Baik. Kata sahabat Nabi Anas bin Malik, Al-Fatihah ini disebut juga Ummul Kitab. Maknanya kita sebut surah Al-Fatihah apa dia? Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Bermula dengan basmalah tadi, akhir dengan waladdallin. 7 ayat tu. Itu juga namanya, kata apa? Namanya Ummul Kitab. Maknanya cuba baca sikit Ummul Kitab. Sudahlah dah, apa benda Ummul Kitab ni? Jadi kita minta anak kita, adik, baca Ummul Kitab sikit, Umi nak dengar. Ayah nak dengar. Sudah anak kita tak tahu kan. Kalau kita adik baca Fatihah, semua tahu kan, semua tahu. Tapi janganlah kita menyusahkan diri pun ayat. Tapi cuma nak ngabarkan je bahawa selain daripada surah Al-Fatihah, dia juga namanya Ummul Kitab. Di mana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabiul Masani dan Al-Quranul Azim. Maknanya ada nama. Maknanya yang pertama nama yang kita baca ni namanya Al-Fatihah. Yang kedua Ummul Quran, yang ketiga Ummul Kitab, yang keempat Sab'ul Masani, dan yang kelima Quranul Azim. Apa makna Sab'ul Masani? Sab'ul Masani maknanya dibacakan 7 ayat tu berulang-ulang. Bila berulang-ulang masa kita solat baca. Tak kira solat apa benda pun. Solat fardu ke, solat sunat ke, solat jenazah ke, solat apa solat. Kalau namanya solat, dia mesti baca Fatihah. Sebab tu namanya
7 ayat yang dibaca berulang-ulang. As-sab'ul mathani. Okey. InsyaAllah. Jadi surah ini juga disebut, lagi kata, lagi. Surah itu juga disebut dengan sebutan Alhamdu dan As-Salah. Kan? Kerana hal ini didasarkan oleh sahabat Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata, dari Rabbnya, dia berfirman. Maknanya ini hadis kursi. Dia kata apa? Kata Allah Ta'ala berfirman, aku membagi solat antara diriku dengan hamba-Ku menjadi 2 bahagian. Allah Ta'ala kata bahawa dia dengan kita ni, dengan solat tadi 2 bahagian. 2 bahagian. Okay, 2 bahagian. Jika seorang hamba mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, aku telah dipuji oleh hamba-Ku. Jadi makna Allah Ta'ala dia suka dipuji. Tadi sebab itu sebahagian ulama mengatakan bahawa Fatihah ini bermula dengan Alhamdulillah, tak ada Bismillah kan. Sebabnya bermula cerita tentang bermula tafsir ni Alhamdulillah. Di mana Allah Ta'ala kata bahawa bila kita baca sepanjang Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itu kalau kita pergi ke Mekah ataupun kita pergi ke tempat-tempat lain macam saya dekat Glasgow ni, dia terus baca Alhamdulillah je, tak ada Bismillah. Cuma Imam Syafi'i je kata kena baca Bismillah tadi kan. Tapi tak apalah. Bila kita baca je Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Ta'ala kata bahawa aku telah dipuji oleh hamba-Ku. Dia suka. Maknanya bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin tadi, dia nampak lah kita, dia tahu lah kita, dia kenal lah kita. Senang lah besok kita nak jumpa dia, sebab kita sentiasa sebut memuji dia kan. Sebelum subuh kita solat dah, bulan subuh, solat subuh lagi kita dah Alhamdulillahirabbil alamin kan. Jadi Allah Ta'ala kata bahawa hamba-Ku telah memuliakan aku telah dipuji oleh hamba-Ku ini, gitu. Kemudian Al-Fatihah disebut as-salah kerana Fatihah itu sebagai isyarat sahnya solat yang kita bincangkan tadi. Kemudian selain daripada itu, Al-Fatihah juga sebut sebagai asy-syifa. Asy-syifa. Kan? Baca asy-syifa. Apa asy-syifa tu? Syifa itu maknanya ubat. Ayat syifa. Berdasarkan satu hadis diriwayatkan daripada Ad-Darimi dari Abu Sa'id sebagai hadis marfu'. Dia kata apa? Fatihatul kitab itu merupakan syifa, ubat. Ubat ni kalau kita sebut ubat tu ubat lah. Ubat ni tuan-tuan ubat, dia belum tentu sembuh kan. Makan ubat batuk, makan batuk tak sembuh maka ubat itu tak. Jadi syifa ni sebenarnya maknanya dia bukan ubat, dia penyembuh. Syifa ni maknanya penyembuh. Jadi Fatihah ini ialah satu kitab, satu Al-Quran, satu firman Allah Ta'ala yang boleh menyembuhkan dari setiap racun. Racun penyembuh dia macam mana kena racun. Racun ni bolehlah kita kita kategorikan racun ni kan, santau ke apa benda ke. Jadi tapi kena baca betul lah, jangan bismillah je kan. Bismillah je kan. Kan maknanya begini, maknanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, macam mana betulnya? Tak betul lah. Mana kalau ubat tu tak betul bancuh, tak betul, dia tak mujarab lah. Jadi kita kata ngapa ustaz kata, siapa-siapa kata Al-Fatihah itu merupakan penyembuh. Saya baca sama tak sembuh. Maknanya tak betul bancuh lah tu. Kan? Kalau makan ubat tu tak betul bancuh lah. Doktor suruh makan 2 biji, makan 3 biji dah lebih. Ataupun tak cukup, jadi tak betul, memang dah tak sembuh. Kan? Maka batuk satu sudu makan. Jadi maknanya tak betul bancuh, ubat tak betul bancuh, tak sembuh dah. Gitu. Juga banyak dah ni ya. Juga
disebut apa? Disebut ruqyah. Bukan ruqyah. 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 Kan orang kata sekarang ni ruqyah kan. Ruqyah. Sekarang ni boleh ruqyah dalam apa ni telefon je. Kan. Kan tengah telefon je. Tengah ngopi pun boleh juga. Yelah minta ngopi. Kamu pun jarang dapat kopi sini. Starbucks je. Starbucks ada sini. 1 pound je Starbucks sini. 2 pound je murah sangat. Kalau lah Starbucks dekat Malaysia tu RM5, RM2 kan, memang kita makan semua lah dari segi nilainya. RM1 je sini Starbucks. Kalau kita sepound tu kita kerja di sini lah, duit sini sepound, murah sangat harga. Tapi orang kata Starbucks ni Yahudi, tak boleh minum. Kita boykot apa ni, kita boykot barangan Yahudi. Tapi nampaknya kalau kita boykot barang Yahudi ni, kita sama-sama dah boykot kan. Sikit-sikit boykot. Cakap je boykotnya, kadang-kadang tak boykot pun kan. Kemudian yang keduanya nak boykot macam mana, kadang-kadang memang benda tu kita nak pakai dia kan. Kan gitu lagi. Yelah kan, petang-petang nak minum kopi kan, gitu. Carilah hal lain kan. Radik ke kan, radik pun ada kopi radik kan. Apa lagi, kopi kapal api ke, tak kira lah. Pulanglah kepada kita masing-masing punya tu. Kini selama ni kita boykot, dia makin kuat. Yang sebenarnya kita kena boykot dengan senapang sebenarnya. Jadi gitu agaknya. Baik. Jadi yang kelima tadi, yang keenam seterusnya lah ruqyah. Ruqyah dikata juga disebut ruqyah berdasarkan hadis Nabi SAW. Ruqyah ni maknanya dalam perubatan lah kan, bukan perubatan Islam. Hanya kita kata ini perubatan Islam kan, bukan. Perubatan alternatif lah. Maknanya Islam mengajar bahawa ada pilihan lah. Kita ajar ada pilihan untuk berubat dan sebagainya. Gitu. Ni kata ni perubatan Islam. Tidak ya? Bukan perubatan Islam. Islam dia bukan ubat, Islam ni agama. Gitu. Baik, seorang yang terkena sengatan, maka Rasulullah SAW bersabda, dari mana engkau tahu bahawa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi nak sebut bahawa ruqyah ni dia boleh melihat, wallahu a'lam ni, saya bukan mengamalkan ubat ni, saya tak tahu. Cuma nak ngabarkan kalau nak tahu ruqyah ni, dia ruqyah lah, dia nampak. Ruqyah ni maknanya nampak kan, lihat. Benda orang tak nampak, dia nampak. Wallahu a'lam lah. Kemudian surah Al-Fatihah ni, okey, habis sampai situ. Maknanya banyak nama surah Al-Fatihah ni. Dan nak ngabarkan bahawa surah Al-Fatihah ni diturunkan di Mekah. Maknanya ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Nabi Muhammad berada di Mekah dan disebut Makkiyah. Makkiyah dua. Kalau kita baca, kalau kita huruf Rumi, M-A-K-K, Makkiyah. Makkiyah tu maknanya ayat yang diturunkan di Mekah. Dia dua je. Satu Makkiyah, yang kedua Madaniyah atau Madaniyah kan, Madaniyah. Dua. Satu Makkah, satu Madinah. Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan Abul Al-A'liyah. Jadi sebenarnya ada Ibnu Abbas kata gitu, Qatadah kata kita bahawa Fatihah ni turunnya di Mekah. Nabi dapat Quran ni ketika dia berada di Mekah ataupun surah ini. Tetapi ada yang berpendapat bahawa surah ini turun di Madinah, itu Madaniyah. Ini pendapat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah kata bahawa ayat itu di Madinah. Mujahid pun kata di Madinah, Athaq bin Yasar pun kata Madinah, Az-Zuhri pun kata di Madinah. Gitu. Dan ada yang berpendapat surah Al-Fatihah ni turun dua kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Oh, Radik lama tak dengar. Ada. Puan duduk kat mana ni yang tak dengar Radik ni? Ada lagi. Ada Radik ni, ada. InsyaAllah boleh makan Radik ni, boleh minum Radik. Lama tak dengar ya. Ya. Dulu Radik ni Mas Cawat. Dia punya elek. Mas Cawat. Jadi kat itu dulu kita.
Jadi ada kata bahawa turunnya 2 kali. Maknanya di Mekah pun turun, di Madinah pun turun juga. 2. Maknanya gini, kalau turun di Madinah, sedangkan pada sebelum Nabi berhijrah, Nabi dah solat. Kan? Nabi dah semayang. Dah ada semayang lah, cuma dia tak wajibkan kepada kita lagi pada ketika itu kan. Dah hijrah pun wajib semayang. Kan? Mana pada ketika itu Nabi semayang. Bukan Nabi tak semayang, bukan Nabi semayang. Nabi mula tu dia dah semayang dah. Jadi itulah sampai situ dulu ni. Jadi baru bismillah. Kita cerita tentang bismillah dan insya-Allah kalau minggu depan kita betulkan baca Ar-Rahmanir-Rahim pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi minggu depan jangan ke mana-mana. Glasgow berkuliah pada pukul 5.30 petang di waktu Malaysia, pukul 7 pagi di waktu Glasgow. Kita berbetulkan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selepas tu kita baca sedikit tafsiran dia. Wallahu alam. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya doakan tuan-tuan semua berada dalam keadaan yang cukup baik, digunakan dengan sebaik-baik kehidupan, dimurahkan rezeki, digunakan kebahagiaan, dikabulkan doa. Hari ni hari Jumaat. Tu nak berdoa ni. Masih Jumaat. Kami belum masuk Jumaat lagi. Ni nak pergi sembahyang Jumaat ni. Baru nak pergi sembahyang Jumaat. Okey. Dan dirahmati Allah Taala, dimasukkan Allah Taala dalam syurga insya-Allah tanpa hisab. Wallahu alam. Minta maaf banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Ngaji Barokah.